Ilmu ni nak kena belajar. Sebab tu Iblis lebih takut orang alim yang sedang tidur daripada orang jahil sedang beribadah. Kalau anda sentiasa berada dalam keadaan berwudu, insya-Allah aman. Apabila kita dengar bacaan tadi, kepala kita pening, tulang belakang kita sakit, atas ni sakit, lepas tu kita pula rasa mual, nak muntah, lepas tu kita rasa pening, kadang-kadang kita emosi, nak marah, tiba-tiba kita berada di luar kawal. Jadi ini menandakan bodi kita di bawah pengaruh gangguan jin. Kita masuk ke topik kita, iaitu rawatan mistik. Baik Ustaz, bila bercakap tentang dunia mistik ni Ustaz, kita ni, masyarakat kita ni, ialah mungkin dalam istilah perubatan moden dia adalah dia punya term-terms dia. Tapi kita ni dia letakkan di bawah complementary. Complementary, ya. Kita selalu dalam masyarakat kita ada mendakwa kena santau, ada yang mendakwa kena sihir, kena mandrem, ada yang macam-macam lah kan. Penjelasan perkara tersebut dalam ilmu perubatan Islam ni Ustaz. Benda orang kata apa, wujud ke mandrem ni, wujud ke santau ni, apa semua, wujud ke orang hantar-hantar, santau angin, santau apa, macam-macam. So Ustaz, malam ni Ustaz, boleh Ustaz ceritakan dalam ruang lingkup perubatan Islam? Baik, terima kasih. Okey, baru kita masuk kepada perbincangan kita. Okey, bidang kita ni pengubatan Islam. Kalau perubatan tu, itu dia Islamic medicine, dia lebih kepada kajian seperti mana yang Dr. Moden buat tu. Kita pengubatan. Jadi kalau nak kata istilah sihir ini wujud, wujud. Okey. Sebab apa? Dalam Al-Quran ada sebut. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Kan? Jadi Allah sebut dalam Quran. Kita sihir ni sebenarnya, kalau kita nak kata baik mandrem, guna-guna apa nama ni, dijampi segala macam, disihir, tapi pokoknya semua itu adalah istilah. Istilah. Kalau kita nak katakan istilah ni wujud, sebab perjanjian syaitan sendiri, dia sudah berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam ni sehingga ke hari kiamat. Jadi kalau kata mereka ini memang banyak frontliners dia untuk membantu para kahin. Kahin itu para orang dukun lah. Contohnya pada tukang tilik, man ata'arrafan fas'alahu, barang siapa yang datangi tukang tilik, dia bertanya, fasaddaqahu, mereka membenarkannya, Allah tidak menerima amalnya 40 hari. Jadi kalau kata istilah sihir, kenapa di zaman Nabi Allah Musa AS dah dipertunjukkan kepada kita bahawa bagaimana kehebatan para penyihir yang ada pada pemerintahan Firaun. Dan ini menunjukkan, kalau yang kita tengok Nabi Allah Musa pula, itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Musa. Apa beza dia? Contoh sewaktu kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa dengan melemparkan ularnya, akan memakan semua ular-ular, asalnya tali-tali menjadi ular yang guna pakai oleh para penyihir Firaun. Jadi istilahnya, kalau kita sebut sihir itu ada ke tidak? Ada. Jadi ramai orang berkata, oh saya ni tak percaya dengan sihir, oh saya ni tak percaya atau tidak, memang sebab kita tak pernah terkena. Kalau tak pernah kena, memang tak percayalah. Tapi kalau dah kena, jadi itu yang menjadikan masyarakat dulu, saya tak main lah benda-benda macam ni. Sekali sudah tahu, apabila pergi dengan perubatan moden, pergi dengan perubatan biasa, jumpa pakar sana sini, cannot be detected, baru dia hilang akal. Baru dia hilang akal. Oh ni, orang kata, baru dapat advice, cubalah cara-cara perubatan Islam. Tapi yang setelah jatuh di timpa tangga, sebab apa? Dia menyebabkan gini tau. Contoh, orang-orang daripada nak berhijrah, tiba-tiba telah dirosakkan oleh orang yang diharap tu. Contoh, orang ni mungkin sakit betul, habis dah segala perubatan moden, dah habis puluh-puluh ribu. Banyakkan pesakit saya bercerita kepada saya dah habis puluh-puluh ribu kat lain. Kan? Jadi cerita kepada saya ni datang kebetulan dah kering katanya. Saya kata, mungkin dia pergi tu
dengan pelbagai syaratnya, dengan wrong person lah kalau bahasa kasarnya. Sebab semua orang boleh claim dia buat perbuatan Islam. Tapi sebenarnya pada malam ni, Ril, saya nak bagi satu punchline ataupun cliffhanger kepada tuan-tuan. Cara paling mudah nak kenal orang tu perbuatan Islam ataupun tidak. Tuan-tuan, ini kita ada satu best ni. Sebab Datuk akan mendetailkan atau memperincikan bagaimana nak membezakan seseorang itu betul-betul seorang pengamal perubatan Islam ataupun sebaliknya. Silakan tuan, all yours. Gini, untuk makluman Syahril dan juga para penonton sekalian. Ramai orang pergi, kita ni seeing is believing. Okey, apa yang kita pandang itu yang kita percaya. Rata-rata ramai pesakit-pesakit saya yang kadang-kadang membuat rakaman, kadang-kadang dia rakam waktu perubatan. Dia bercerita kepada saya apa yang telah dia lalui. Kalau orang itu seorang perawat Islam, lihat pada penampilannya. Pertama sekali tengok pemakaiannya. Ada setengah itu kita kadang tertipu, dukun dengan perawat tak jauh beza. Kadang-kadang dia dukun tapi imagekan ustaz. Tapi ada satu benda lagi yang kita boleh cek. Kat mana kita boleh cek? Kalau bacaan dia tak berbunyi, contoh dia baca, dia tak pernah jumpa dia baca bismillah. Bismillah tu dengar. Selawat dengar. Okey. Sekarang ni kita nak tanya. Dia kata kalau orang dukun dia kata bismillah. Oh, dia bismillah. Sebenarnya nak tanya, iblis boleh bismillah atau tak? Dia boleh bismillah. Iblis pun boleh bismillah. Kalau kita nak kata bacaan Al-Quran secara jahar, secara nyaring, secara lantang, itu kan terapi untuk badan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Jadi kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lepas tu tak tahu apa dah. Tak tahu dah siap. Lepas tu terkumat kami. Kami tahu apa. Ini salah satunya yang kita boleh sanksi. Lebih baik anda pergi ketemu Pak Imam, Pak Bilal, yang memang dia kata saya tak tahu berubat, tapi setakat saya baca wirid-wirid lepas solat, insya-Allah okey. Sebab wirid lepas solat itu juga ada ayat-ayat ruqyah. Daripada Al-Fatihah kan, Alif Lam Mim, Ayatul Kursi, Amanar Rasul, La yukallifullah, syahidallah, lillahi ma fis sama, inna rabbakum. Itu semua ayat-ayat ruqyah. Ayat yang manzil. Pun ayat manzil. Jadi kita tengok orang ni, dia bunyi, ada setengah orang yang menggelarkan diri pelbagai raja lah di Malaysia ni. Raja tu, raja bomoh lah, segala macam. Tapi baca Ya Hayyu Ya Qayyum, bunyi Ya Qayyum, Ya Qayyum. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi, apa yang dia baca sebenarnya? Ayat kursi pun dengan bacaan ghairu mujawwadah, tidak bertajwid. Senang-senang kita hari inilah kita nak cerita. Kalau bacaannya tak berbunyi, better tinggal lah. Lazim orang macam ni dia tengok. Dia tanya dulu, sakit apa sebelum ni berubat ni dengan Ustaz Syahril, berubat apa? Dia cakap saya ni kena buatan jiran sebelah. Gini. Lepas tu kat pejabat, dia pun tengok. Oh memang betul lah. Awak bukan setakat 3 ekor, 5 ekor. Alamak. Jadi kita cakap macam ni, kita pun terus baca kat dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Golongan jin boleh nampak kita, tapi kita tak boleh nak nampak dia. Jadi macam mana kita nak detect kehadiran makhluk astral, makhluk halus, jin dalam diri kita? Kita ada beberapa kaedah. Allah bagikan air untuk kita. Allah sebut apa air? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan aku jadikan dengan air itu semua benda hidup. Jadi kita dengan air mineral ni saja, untuk air mineral ni, kita boleh buat body untuk kita nak scan body kita, sama ada body kita ni bawah pengaruh ataupun tidak. Jadi kalau kita nak tengok orang sekarang ni buat meniaga air apa untuk scan body lah segala, seolah-olah kita ni Al-Quran ni diturunkan untuk rahmat, bukan untuk certain groups, certain tribes. Adakah Quran ini dimonopoli oleh golongan ustaz, imam saja? Walhal semua benda dalam tu. Al-Quran ini bukan ubat, dia penawar. Kalau ubat dia nak kena match dengan sakit. Kalau ubat sakit lutut, kita bagi ubat sakit kepala, dah
Jam lah. Jam. Tapi kalau penawar, dia tak perlu match dengan sakit apa. Okey. Sekejap Ustaz. Kita pergi yang tadi tu, tips tadi tu. Saya dah seronok ni. Bila Ustaz kata cara-cara kita nak beza yang penipu dengan yang betul ni. Antaranya Ustaz kata tadi, pertama kita tengok penampilan dia tu. Penampilan. Masuk penampilan tu macam mana? Sebab kebanyakan perawat ni dia akan, of course dia akan pakai ala-ala jubah apa semua. Okey, kalau macam gitu, kita pergi second stage. Ada setengah-setengah orang, dia berubat dengan orang kata all black lah. Oh, semua hitam. Mesti pakai dengan gaya puteri. Lepas tu dia kena dia kena tak sedar, dia ada mediator dia lah. Kamu nenek datang, batu-atuk datang. Nenek kebayan. Tinggallah. Panglima hang tua. Tinggal. Oh, itu tinggal Tinggal. I see. Dengar tuan-tuan? Okey. Alright. Allah kata apa? Allah malana maulan siwallah. Ya Allah ni, Allah ni malana maulan. Bagi kami tidak adalah penolong selain kamu. Okey. Kan? Kullama nadaitu yahu, setiap kali ketika mana aku menyebut namamu ya Allah, qala ya abdi ana Allah. Allah kata, wahai hambaku, aku Allah. Ada apa? Susah ke kalau kita minta sendiri? Kalau kita baca hari ni, contoh benda paling asas, kalau saya lupa tolong ingatkan saya, Syarif. Contoh macam mana kita nak scan body sendiri. Scan body sendiri. Okay. Nanti ingatkan saya. Okey. Surah apa dalam surah lazim yang kita boleh buat? Kat mana kita nak ulang? Kat mana kita nak, apa prosedur SOP dia yang kita nak buat untuk kita buat scan diri sendiri. Jadi kalau kata yang paling nampak tip-tip tadi tu adalah dari sudut bacaan dia. Orang kalau guna khadam, dia tidak akan boleh baca. Orang yang guna khadam, dia tak boleh baca tak akan boleh baca. Tapi ada juga. Bukan semua. Itu tidak mutlak. Tapi yang guna khadam, biasanya diguna khadam yang bukan Islam. Okey. Tapi kalau nak permulaannya banyak senyap daripada baca, tinggalkanlah. Banyak senyap tuan-tuan. Banyak. Kalau jumpa perawat tu lebih banyak senyap daripada baca, something wrong lah tu. Something wrong. Contoh banyak senyap daripada baca. Contohnya dia bahan-bahan mungkin ada. Contoh 5 purut. Kalau orang tanya 5 purut, saya pun pakai 5 purut. Kalau orang tanya kenapa 5 purut? Kalau nak pakai durian pun boleh, tuan. Boleh beli ke? Pakai durian. Okey. Takkan nak pakai durian. Saya nak musang king di 24, musang queen. Ini berubat apa? Berubat apa pula? Di 24. Jadi, kalau pakai 5 purut tu affordable. 5 purut ni untuk external use. Sebab jin 5 purut ni boleh buat 2 benda. Untuk nak buat jahat boleh, nak buat baik pun boleh. Tapi 5 purut biasanya dia, kalau kita nak buat baik, kita bacaan ruqyah tu baca di situ. Sebab dia tajam. Itu pertamanya. Yang kedua, kenapa kita pakai daun bidara? Main course kita sekarang ni daun bidara. Daun sidir. Jadi kalau kita tengok hari ni, kita tengok daun bidara, kita gunakan selalu buat mandi apa semua, tak ada job. Tak ada job tak apa. Tak ada job. Okey. Kalau pokok daun bidara mana-mana. Jadi rajin seminggu sekali mandi daun bidara, seminggu sekali daun bidara. Lepas tu kita pula jadi orang yang muslim yang mutadayyin. Jaga solat kita, amalan-amalan pendinding kita. Contoh kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 7 kali sehari pagi, 7 kali petang. Jadi benda-benda macam ni tidak ada peluang untuk jin ataupun jin yang dihantar kepada kita melalui mediasi sihir, tak akan sampai pada kita. Jadi yang kena pada hari ini mungkin orang yang tidak jaga urusan tata kromonya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia kena santai wajar. Jadi mudah tembus. Okey, saya ulang balik tadi Ustaz kata penampilan dia, and then Ustaz kata tadi lebih banyak senyap daripada baca. Okey, itu 2. Nombor 3 kita nak tahu ni. Bacaan dia lah. Bacaan dia tuan-tuan, bacaan dia. Dengar betul-betul bacaan dia. Bacaan dia. Okey, antara yang sering dalam bomo-bomo kita ni yang selalu baca, yang bunyi dah macam bunyi ayat Al-Quran lah. Tapi bila kadang-kadang kita ni bukannya pakar Ustaz. Kalau Ustaz ialah ijazah sarjana muda pengajian Islam. Tak, bukan itu. Maksudnya gini, Rel. Saya ni PMR je. Macam mana tu? Dia macam ni. Bacaan itu
Tak kiralah siapa. Ni kita tidak bercerita soal gelaran ustaz tadi. Okey. Kalau dia kata dia bidang geografi sekalipun, tapi dia bacaan dia betul. Okey. Cuma kita tak boleh nak gelar dia ustaz saja. Yalah, itu jelah. Jadi bacaan ni kata dia bacaannya bertajwid. Kan? Ni kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan namanya surah. Baca macam mana macam ni? Dia macam burung tiung nak bunyi. Burung tiung. Dia macam burung tiung bunyi. Jadi jin dengar pun ketawa. Kalau jin Jin pun ketawa. Kalau jin kafir mungkinlah sakit sikit-sikit. Kalau jin Islam lagi dia gelak, baca pun tak betul. Lagi demam kita. Okey. Sebab tu kita kadang-kadang orang berubat ni dia contoh kalau kita tengok sifat kita untuk ria'an nas, untuk menunjukkan kepada manusia, itu telah jin cover kita. Kalau kita jin tak boleh merasakan kita paling jahat, dia akan menjadikan kita orang yang paling baik. Jadi maksudnya dia nak orang kata kita jahat tak boleh. Baca aku sedap lah gini ni. Dah habis kacau. Jadi kita dah kalah kat situ. Jadi kalau kita bacaan contohnya amalan-amalan biasa, Al-Fatihah, 3 kul kan, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Lepas tu kita baca pula Ayatul Kursi, Alif Lam Mim, kan? Kalau kita dalam wirid, sebab tu kita ni Rel, kalau lepas solat, kalau mereka itu membaca wirid selepas solat, dianggap juga untuk terapi badan sekaligus untuk perubatan, kita dapat 2 dalam 1. Contoh macam kita berselawat. Kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat, automatik kita istighfar kepada Allah. Tapi kalau kita istighfar, kita hanya tak dapat selawat. Jadi kita buat istighfar, kita dapat 2 dalam 1. Jadi itu adalah yang perkara-perkara yang lazimnya dia buat. Kalau orang nak baca Al-Fatihah pun tak betul. Sedangkan itulah inti kepada bacaan kita. Kan dalam solat aja kalau tak sah, tak betul baca Fatihah pun tak sah solat. Jadi gitu juga dalam perubatan. Macam tu. Kita dah dengar tadi, ini antara tips-tips yang Ustaz bagi. Tolong perhatikan bacaan dia. Yang adakah di tukumat kami tu apa dia? Adakah ada bismillah kuat? Bismillah kuat Ustaz. Bismillah. Lepas tu senyap Ustaz. Kalau dia tanya, setan tu kan kafir. Apa nama ni, kenapa dia boleh baca bismillah? Dia tidak pernah nafi Allah itu sebagai pencipta. Dia cuma lawan Allah aja. Sebab tu bomoh pun kalau kita cakap dia baca, istilahnya bomoh ni, bomoh di pantai barat ni dengan bomoh di pantai timur beza. Macam rumah tumpangan, saya duduk kuasa dulu kan. Rumah tumpangan di Kuala Lumpur, kalau tanya Syarif adik kat mana? Saya kat rumah tumpangan sekian. Di Kuala Lumpur. Apa persepsi orang? Lain macam. Tapi kalau kata kita berada di rumah tumpangan di Terengganu atau di Kuantan, saya ada rumah tumpangan ni Jalan Kenanga, Kota Baru. Dia tidak ada isu. Sebab macam juga bomoh. Bomoh di pantai timur, mu tak pergi bomoh ke? Sebenarnya perubatan Islam pun dipanggil bomoh juga. Cuma istilahnya barangkali macam ikan keli, ada orang panggil ikan apa? Sembilang, umpamanya gitu. Ikan belida, ada yang panggil selat. Sama juga. Macam kita hari ni untuk bidang perubatan ni, at least penguasaan bacaan-bacaan asas dalam ruqyah. Kalau mereka baca wirid itu dijadikan untuk perubatan, itu sudah memadai. Tapi kalau bercerita tentang kita berubat orang, kalau kata bomoh kata orang ni kata, ni orang ni buat, ni orang ni buat, maka yakin dia percaya orang itu adalah kahin, walaupun dia berkedokkan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada mana-mana perawat bomoh yang kata ini si Polan A yang buat, jiran dia kawan pejabat dia ni bekas kekasih dia, itu maknanya tak betul lah tu. Tak betul. Sebab apa? Sebab apa? Kita orang perubatan Islam ni, inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu sesungguhnya syaitan itu musuh kamu. Jadi kamu kena anggap dia macam musuh. Jadi macam mana pula kita untuk nak menyedapkan hati, pasal kita nak bagi nampak kita ni terror, nak melewatkan kita ni bagus, handal, mantap, teguh. Dia buat tahu ni buat. Sekarang ni Allah Subhanahu Nabi pun kalau tahu benda ke depan sallallahu alaihi wasallam, dia pun tak perlu nak pergi perang kalau tahu dah dia nak cedera. Jadi kita hari ni pandai-pandai pula mengadu fitnah. Apa hukum kalau kita memfitnah orang? Kalau benda betul sekalipun, itu hanya secara kebetulan. Jadi kalau orang berubat, tugas dia baca Al-Quran, baca ruqyah, Allah
Selebihnya nufawwidhu amri ila Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kamu hanya berikhtiar. Asy-syafi huwa Allah. Penyembuh itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu nak kata garanti buat, garanti sembuh. I see. Kamu kebanyakan nak ambil kerja Tuhan. Oh, saya buat mesti sembuh. Orang ni buat gini, orang ni buat macam mana kamu tahu? Jadi sebenarnya kita ini telah mewujudkan satu demografi sosial yang tidak nyaman sebabkan kita melebarkan fitnah menerusi perubatan. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut satu benda menarik. Saya teringat sampai sekarang. Ustaz kata sebenarnya kita tidak memerlukan perantaraan sebenarnya. Mediasi. Okay. Maknanya kita sendiri pun tidak perlu sebenarnya pergi Tuan Bomo, pergi apa. Kalau kita tahu kaedah yang sebenarnya, maknanya kita boleh buat sendiri. Tadi Ustaz ada sebut. Baik, malam ni, ini satu perkongsian ilmu. Itu untuk asas lah. Untuk asas kan. Untuk asas, saya nak minta jasa baik Ustaz. Ni depan penonton kita ni. Untuk benda-benda basic lah. Contohnya, kita nak tahu yang ada something wrong lah. Istilah ada something wrong lah. Dalam tubuh kita ada gangguan ke apa ke. Mungkin kita nak pergi jumpa ustaz ni kita pun tak berapa nak percaya. Pertama. Kedua, duit pun tak berapa nak ada. Tahu je lah kadang-kadang dia punya dia punya charges tu kan. Okey, tadi bila ustaz ada sebut sebenarnya kita sendiri kalau setakat benda-benda asas tu boleh buat. Baik Ustaz. Untuk penonton-penonton garasi ni Ustaz. Selalu saya tengok kalau ustaz-ustaz berubat ni dia ada air. Saya bawa air Ustaz. Ustaz jangan risau. Saya bawa mineral. Okey Ustaz. Saya serahkan pada Ustaz. Kalau Ustaz boleh berkongsi dengan kami semua ni. Untuk benda-benda basic lah. Dalam istilah kalau bahasa mudah dia first aid lah Ustaz. First aid. Kalau dah ni kita pergi ICU. Ini first aid. Kalau nak tahu ada gangguan di badan. Boleh Ustaz? Boleh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, eksklusif pada tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Dato' Asmawi akan dengar baik-baik ya, tengok baik-baik, akan menerangkan first aid ataupun benda asas. Bantu mula. Untuk nak tahu sama ada tuan-tuan ada gangguan atau tidak yang seperti yang orang selalu kata lah. Ada jin lah, ada hantu lah. Silakan Ustaz. Baik. Real macam ni kita untuk nak membuat dia panggil self-diagnose. Mana quote and quote, do it yourself lah. DIY lah. Kalau dalam istilah Arab, dawau nafsak. Maknanya rawatilah diri kamu sendiri. Kalau kita nak tahu body kita ada masalah atau tidak, ini peringkat semua orang boleh buat. Melainkan dia tak tahu baca Al-Fatihah, dia tak tahu, itu saya tak boleh buat apa lah. Itu lebih layak untuk kuman COVID kerja dengan dia lah. Naudzubillah. Jadi kalau setakat tahu Al-Fatihah, 3 kul ayat kursi, ini pun sudah jadi dah untuk scan diri dia. Tapi syaratnya kita kena baca, contoh kan. Kalau kita nak baca pada air, contoh cari air. Pertama sekali kalau kita rasa nak baca ni, kita rasa boleh baca, bererti body kita ni masih lagi ada toleransi. Mana tak berat lah. Kalau ada jin pun mungkin partly occupied. Sebahagiannya dikuasai. Tapi kalau baca nak baca, tak mau. Nak baca pun tak nak. Dia sendiri something. Dia tahu dia nak tapi dia decline. Lepas tu kalau orang nak baca, sebab tu saya selalu guna untuk pesakit, saya gunakan plotter plastik ataupun cawan plastik. Sebab saya pernah baca untuk pesakit saya baca-baca tak sempat lagi Fatihah, dia ambil botol, dia baling kat saya. Diamlah bodoh. Kadang-kadang contoh dalam mungkin type dalam YouTube saya ada type imbasan gangguan jin 6 minit. So saya buat. Biasa tu ramai dah telefon orang dah pecah. Dia baling Ustaz. Dia baling. Orang ambil telefon, saya mengaji tu, contoh saya cari je. Wah, lain saya tak dapat kat sini. Okey, dia buat macam ambil tu letak kat sini. Tiba orang baca, siapa ni? Akik lah bodoh. Itu stop. Kalau kita tak tahu apa, stop. Itu bencana fatal kalau kita teruskan. Berarti body dia dah teruk. Itu dah kena buat cara lain tu. Tapi kalau masih boleh buat air, masih mampu pegang buka botol, baca, tapi walaupun keadaan lagi baca lagi dia attack, masa dia boleh, alhamdulillah, masanya boleh teruskan.
Tapi kalau nak buka air pun tak mau, orang bagi dengar ayat, bising lah. Itu dialog-dialog biasa. Lepas tu, kalau kita duduk baca juga, kalau pesakit kita, kau boleh berhenti tak? Berhenti! Jadi kalau orang perawat baru, dia gigit. Dia menggigit. Tapi, itu kita ada troubleshooting dia lah. I see. Troubleshoot dia. Kita tak mungkin kita akan teruskan pasal dia sudah dikuasai oleh elemen lain. Macam mana Ustaz? Mula-mula air. Okey, ambil air ni. Okey. Kita buka air ni. Okey. Pertama sekali kalau kita nak buat pada amalan kita lah. Kita baca istighfar 5 kali ataupun 7 kali ataupun 9 kali atau 11 kali terpulang. Yang penting ganjil. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha. Kalau tak tahu banyak-banyak, astagfirullahalazim cukup. Okey. Kalau boleh baca astagfirullahalazim sampai panjang itu okey. Lepas tu selawat Nabi 5 kali. I see. Contoh kita baca. Dia astagfirullahalazim, istighfar tu nak mudah senang 5-5 je senang. Okey, 5-5. Kita ambil 5-5 Kita ambil ganjil 5-5. Okey. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Tapi saya rasa tak mungkin orang boleh istighfar yang version panjang. Astagfirullah ni cukup. Sebab astagfirullah berarti saya memohon ampun kepada Allah. Lepas tu baca selawat Nabi 5 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kena baca, mulut kita tak boleh dekat dengan air. Sebab molekul air akan berubah dengan kita baca Al-Quran. Kita buat jauh je tu. Ya astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalaupun tak boleh nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Kena sebutlah kepada Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau dah tak tahu yang tu juga sallallahu ala Muhammad cukup. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah cukup 5. Tapi lebih afdal selawat Nabi ni bacalah full version. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Lepas tu kita baca Fatihah. Baca Fatihah ni sekali-sekali je semua. Dia boleh tahu. Yang penting baca hati kita. Jangan kata jadi tak aku buat. Jangan ada was-was. Jangan ada was-was. Sebab itu bacaan pertama dia, saya nak bagi tahu kepada mereka yang tahu 3 kul, macam mana nak buat. Kepada mereka yang tahu ayatul kursi, macam mana nak buat. Kita pakai yang tu je. Sebab untuk perawat, untuk jadi perawat, saya ada hal lain. Tapi sekarang ni, kalau kita kata, kalau bahasa kasar, kerennya makan nasi dengan ikan masin lah. Bukan 3 rasa. Jadi, kena baca je. Fatihah dengan sini baca. Ini amalan daripada saya buat. Baca dengan kuat, tapi jangan baca tak jahar. Tak jahar? Jangan baca dengan tidak jahar. Jahar itu baca dengan loud. Kita kena baca loud. Kena baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam itu. Pasal kita punya lontaran suara ini akan beri kesan kepada molekul air. Jadi kita baca macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya baca untuk version DIY. Boleh dengar. Very basic. Very basic. Ini 3 kul. Dengar kat mana kita ulang, kat mana kita nak bagi emphasize. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tiup ke air ni. Tapi jangan macam tu. Kita tiup dengan tiupan halus. Jangan. Itu dah kacau lah tu. Lepas tu kita baca Al-Fatihah. Baca dengan kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau ikut amalan pelajaran saya yang saya belajar daripada tahun 90 dulu, pada kalimah Maliki yaumiddin ini ulang seberapa kali, yang penting ganjil. Maliki yaumiddin. Dengan kita berkeyakinan bahawa Allah itu adalah pemilik hari kemudian. Tidak ada yang lagi besar.
Jadi kalau ada jin dalam badan dia tu, sebab tu saya kata, ada setengah orang baca Fatihah sampai ada habis ruqyah tapi tak efek apa pun. Pertama, dia ada kat mana dia punya loopholes dia. Pertama, mungkin seorang perawat itu dia nak baca, nak berubat baru dia baca. Bukan menjadi amalan harian dia. I see. Jadi benda tu tidak mutadawil, tidak yang orang kata prevalence dekat lidah dia. Jadi kalau dia baca, dia ulang tadi, kalau kita bercakap, kita baca auzubillah balik. Auzubillah minasyaitanir rajim. Maliki yaumiddin. Jadi kita niatkan kalau sekiranya ada gangguan jin dalam badan dia, konyak. Sebab tidak ada yang besar selain pada engkau. Allah lagi besar. Maliki yaumid. Ada setengah-setengah tu yang dah teruk. Kebanyakan itu kalau nak buat sendiri boleh, nak minta orang lain buat pun boleh. Okay. Tapi kita kena dengar. Diam, jangan cakap apa-apa. Kalau boleh, diam je. Perhatikan bacaan dia. Okay. Yang penting orang tu kena baca kuat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau nak tiga pun boleh. Lepas tu kita sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu baru kira satu. Tapi kalau kita nak cepat, baca satu cukup lah. Pasal kita dah ulang tadi Maliki banyak kali. Baca sekali. Pasal kita nak cepat kan. Yang ke seterusnya kita baca Qul Huwallah. Okey. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi kita nak baca, kita kena tahu kat mana kena ulang dia. A'udzubillah jangan tinggal. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. 3 kali cukup. Okey. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang Al-Ikhlas tadi Allahus samad aja ulang. 3 kali. 3 kali ke 5 kali, 7 pulang. Okey. Lepas tu surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Ulang lagi. ومن شر حاسد. Dalam Al-Falaq, ومن شر حاسد إذا حسد itu diulang. Okey. Okey. Yang seterusnya kita baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Terpulanglah nak 5 ke 7 ke 3 terpulang. Itu. Lepas tu ini saya bagi yang mudah saja. Okey. Ayat-ayat ayat lazim. Ayat biasa. Lepas tu kita baca ayatul kursi. A'udzu billahi. Bacaan ayatul kursi kita boleh juga buat 7 wakaf ataupun ayat kursi 9 wakaf. Okey, sekejap Ustaz. Okey. Setiap kali habis ayat lazim tu, contohnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, lepas habis tu nak kena tiup ke? Kena tiup. Oh, habis tiup. Habis tiup. Okey. Cuma ada lepas tu kita baca pula ayatul kursi. Ayatul kursi kalau nak biasa baca amalan perubatan, untuk nak wirid lepas mayang pun kita boleh amalkan dengan kaedah 7 wakaf ataupun 9 wakaf. Contohnya macam ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Okey, yang ke-8 ini wala yauduhu hifdzuhuma. Wala yauduhu hifdzuhuma. Wala yauduhu hifdzuhuma. Wala yauduhu hifdzuhuma. Ini kita ulang sampai 7 kali. Okey. Wala yauduhuma ulang 7 kali. Ya, tang sini iblis tak boleh sebut. Oh, yang mana yang Wala yaud bermula pada wala yauduhu semua tu dia tak boleh sebut. iblis tak boleh sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dia boleh ikut lagi. Dia boleh ikut lagi. La ta'khudhuhu sinatun dia boleh ikut. Bila masuk je ayat tu, Tang tu dia tak boleh ikut. I see. Jadi, Apa maksud dia, Ustaz? Jadi maksudnya kalau kita dia akan terbakar kat situ. Oh, okey. Dia akan terbakar. Kalau kita baca, kalau dia tak boleh melepasi ke situ. Contohlah macam kata di Sidratul Muntaha. Sampai langit ke-7 naik Sidratul Muntaha. Sayyidina Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Mat, takat ni aku, Mat. Hang naik kata. Awak hang tak boleh naik." Kata, "Aku takat ni lebih dia aku terbakar." Kalau bahasa kita mudah faham. Yalah. Jadi maknanya ada border. Dia boleh. Jadi memadailah kita anggap bahawa itu adalah air ruqyah untuk perawatan diri. I see. Jadi hari ini kita pun baca, kalau kita nak baca apa lagi, contoh apa nama ni, doa apa saja. Tapi itu saja dah cukup. Lepas Ayatul Kursi, bismillah, minum. Tapi setelah kita yakini, mungkin Syahril pernah ikut perbuatan saya kan, air ni kita rasa kalau orang kebiasaannya tanpa kita celup pun, kalau body kita ada masalah, ada gangguan jin, air ni akan terasa seperti air Zam-Zam. Dia akan sedikit payau. Ini kalau apa? Kalau tak ada apa-apa? Kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa? Ya, kalau tak ada apa-apa dia rasa mineral lah. Oh, okey. Dia mungkin jadi pahit, masam, busu, bau air longkang. Oh. Sebab tu kita yakin. Kalau kita kata, ya Allah, aku nak ubah aku sendiri ni, jadi ke tak? Allah kata apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sentiasa dekat. Kenapa kamu nak kena susah-susah? Al-Quran Nabi pun kita sama juga. Kita pakai sekarang pun Al-Quran juga. Jadi kalau kita baca, lepas kita baca Ayatul Kursi tadi, wa huwal aliyul azim, kita pun minum. Kalau kita minum, tapi ketika kita minum tu nak baca, lazimnya sebelum minum kita baca Fatihah sekali, selawat 5 kali. Jadi kita minum separuh. Tapi kalau orang tu sebelum minum untuk nak menguji keaslian air ni, maknanya kita punya bahasa kita swab kita lah, spiritual swab lah. Lebih better dia komor lah kalau dia merokok ke, dia minum kopi ke, apa ke, supaya tidak bercampur dengan kelat lidah yang tu. Dia kosongkan dulu, dia minum. Tapi kalau lebih kritikal, kalau dia boleh minum tapi bodinya rasa macam kelat sikit, dia macam Zam-Zam kan, itu dia biasanya akan rasa macam Zam-Zam. Ada setengah orang dia rasa bau macam longkang. Bau longkang pun ada. Bau longkang ada. Tak mau? Dah tu. Itu kalau dah sampai reject tu, tak payah usik, pergi cari ahlinya. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Contoh macam kita baca tadi, kita baca dekat handphone, ada kan saya letak dalam YouTube tu, kita letak dekat telinga dia. Fatihah boleh dengar lagi. Masuk ayat next. Woi. Panah. Betul lah kau ni. Itu stop. Itu stop. Bukan kerja kita dah tu. Macam kita lah, kalau luka sikit-sikit kena potong bawang apa semua, kita letak bandage. Handed plus. Tapi kalau dah nampak tulang nak kena jahit, itu bukan kerja kita. Macam tu juga. Sama juga dengan buat air ni, ini asas. Tapi kalau kata macam nak buat bacaan tambahan sebelum pada kita masuk sebelum pada kita masuk Ayatul Kursi, kalau saudara-saudari nak tambah selepas daripada Qul Huwallah tadi, nak tambah Iza Zulzilati boleh, nak tambah Qul Ya Ayyuhal Kafirun boleh, nak tambah Iza Zulzilati boleh, nak tambah Al-Qari'ah boleh. Lepas tu baru masuk Ayatul Kursi. Kita kan kalau tak nampak panjang kan apa tak terror. Okey, Ustaz. Kan? Ada satu benda. Kita point.
Begitu kan orang Melayu kita. Betul. Kalau tak nampak, sekejap baca. Oi, dia kena panjang lah. Kena panjang. Bayar 50. Dah. Tapi bukan masalah panjang. Ha, ha. Kalau sekiranya ayat tu kena dengan apa yang keterkaitan dengan makhluk asrar tadi. Ayat Al-Kafirun, Zalzalah, Iza Zulzilati tu, Al-Qari'ah, Iza Zulzilati. Boleh baca ayat ni untuk nak sebagai additional verses kepada sebelum kita baca ayatul kursi. Baik. Okey. Ustaz, ada pertanyaan. Lalang minum. Sudah. Tapi saya TO. Tak apa. Okey. Okey. Saya ni bukan mengaji sekolah agama, tajwid tak reti. Okey. Ustaz-ustaz selalu kata kau nak baca ayat Quran ni kena tajwid, kau entah mana-mana maksud pergi kan apa semua. So nak baca Jawi tak reti, tulis pun Romani. Tulis kan. Okay. Allahu apa semua. Dalam hal ni boleh ke? Dia teringin nak buat first aid dia ni. Tapi aku tajwid tak reti, alif bata tak lepas. Kalau aku tulis lepas ke? Agak-agak berkesan ke? Ramai risau itu. Dia macam ni, real. Allah sentiasa lihat kemampuan hambanya dalam sudut yang paling minimal. Maksudnya, kalau bacaan qiraah mujawwadah, kebacaan yang bertajwid, manusia walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah, dia kena jadikan diri dia ni orang yang sentiasa kena belajar sepanjang hayat. Sebab Nabi SAW ada sebutkan, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Kemungkinan ramai orang baca Quran tapi Quran sedang melaknati dia. Sebab bacaan tidak bertajwid. Jadi kita nak buat macam mana hari ni? Kalau kita dah rasa kita ni jahil tajwid, jadikan diri kita ni orang yang sentiasa belajar. Jadi kalau kita baca dengan sima'i, menerusi pendengaran, kita biasa dengar. Macam kita amal hafal lagu-lagu semua kan. Lagu orang putih, orang Melayu banyak tak faham makna. Lepas tu pronunciation salah pun. Ni CD saya ke apa? Tak. Tapi dia boleh hafal. Boleh hafal? Makna tak reti lah. Maksudnya Al-Fatihah kalau dia baca sima'i, panjang pendek dia kena, why not? Tapi dalam masa yang sama dia kena tentukan bacaan ni dalam tajwidnya apa macam tu kan. At least sebenarnya kita kata tidak ada alasan. Bulan puasa orang buat tadarus, kita tak ada terus. Tak ada terus. Kita tak belajar. Sebab tu orang suruh tadarus baca Quran. Macam kita kata auzubillahi minasyaitanir baca tajwid. Malam ni kita belajar hukum 5 lah. Bab izhar hakiki umpamanya, ikhfa, izhar halqi umpamanya. Jadi iqlab umpamanya, idgham ma'al ghunnah, idgham bi ghunnah umpamanya. Jadi kita kata, nak start macam tu balik ke? Ini dah tua-tua lah. Kita tak bebel mi mati bertemu. Nun mati. Tak temu-temu. Jadi, ini sebenarnya proses untuk menjadikan kita, bacaan kita mudah diterima. Jadi kalau kita baca tidak bertajwid, baca hanya mendengar, kita dengar daripada YouTube umpamanya, boleh belajar, sima'i. Tapi kena ada guru. Ba'imah perubatan, ada orang belajar dengan Syekh Google radhiyallahu anhu. Syekh Google radhiyallahu anhu. Syekh Google radhiyallahu anhu. Dia sambung, dia bersambung kepada sanak Raudhatul Was'a. Raudhatul sampai ke macam-macam lah kan. Jadi apa namanya, kifayatul Instagram. Macam-macam. Jadi belajar daripada Facebook, daripada sosmed, dia dengar, tengok macam kita sekarang kan tengok orang yang handal gini YouTube. Belajar perubatan, ilmu apa pun atas dunia ni, man laisa lahu syaikhun wa syaikhuhu wa syaitan. Barang siapa belajar tak ada guru, guru dia syaitan. Okey. Ustaz, okey, ni benda selalu orang beritahu. Okey. Ni selalu mak-mak kita apa semua. Kau ni esok bila dah bekerja ke, bila berkahwin ke, bila pergi melancong ke, kenalah ada pendinding. Okey. Kena ada pendinding. Baik. Kan? Nak bagi orang suka, nak bagi orang sayang apa semua. Ada ke dalam kaedah Islam ni ada ke pendinding? Okey, macam ni. Pendinding ataupun hisnun nafsi. Hisnu, ha, sad, nun. Dia panggil hisnu an-nafsi. Pendinding diri. Ada. Ada dalam Islam ada. Ada pendinding diri. Adanya macam mana? Kita apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga solat kita, semualah al-imtithalu bi awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita ikut apa perintah Allah suruh, kita tinggal apa dia larang. Contohnya kita menunaikan solat. Orang solat ini, sebab itu kalau kita orang solat, makhluk-makhluk lain pun takut.
Contohnya macam kita sembahyang dalam gelap umpamanya. Kita tak ada lampu sembahyang dalam gelap. Kita masuk surau kita takut. Tak ada orang sembahyang belakang nyanyi kita. Kenapa kita nak takut? Pasal apa? Kita tengah berkomunikasi dengan pencipta kita. Sebab tu kita ilmu ni nak kena belajar. Sebab tu iblis lebih takut orang alim yang sedang tidur daripada orang jahil sedang beribadah. Jadi kita hari ni ambil ilmu kata pendinding tadi. Kalau kita amalan ke pendinding lah, kita straight to the point lah. Amal tu ambil ni, tangkal besi kuning segala macam semualah. Penuh ni. Berselerak ni. Tapi kena tersampuk, kena juga. Nak suruh orang gerun. Kan? Penggerun lah, segala macam peng lah. Sebenarnya kita simple je hidup ni. Simple je hidup kita. Tak, kalau kita contoh dalam wirid semayang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Itu kan Allah, tugas Allah untuk memuliakan, untuk menghinakan kita. Contoh amalan harian. Pendinding diri yang Nabi ajarlah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 7 kali pagi, 7 kali petang. InsyaAllah kita tidak akan mudarat. Kalau kita keluar rumah, baca Bismillah tawakkal. Akhirnya ulang balik Ustaz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Contoh macam kita tak nak baca macam tu, bunyi macam susah sangat kita lagukan tak apa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahil. Dia macam tu bau sampai 7 kali cukuplah. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali sampai apa nama itu amalan? Amalan tu kita buat hari-hari. Jadi dia buat kali ni lepas tu apa nama ni 2 bulan lagi baru dia buat pula. Itu tak jadi. Apabila kita buat secara constant, itu aura-aura doa itu, istijabah doa itu akan ada pada kita. Jadi kalau kita baca, aku baca tak jadilah dia tu. Kalau kita tu keluar rumah umpamanya bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu kita pula baca ayat kursi 1 kali sebelum keluar rumah. Insya-Allah kita akan diikuti oleh 70,000 para malaikat sehinggalah kita pulang kembali. Kalau kita pula nak tinggalkan keluarga kita, astagfirullah allazi la tadhi'u wada'u. Allah akan tinggalkan keluarga kita, harta kita dengan selamat. Sebaik kita pulang ke rumah kita. Itu amalan-amalan doa sedia dah. Kita ni tak cukup dengan tu cari jumpa bomoh ni ambil pendinding ni besi kuning tu dengan cincin. Saya ni cincin lawa ni bukan. Baru sebut cincin, saya cincin lawa. Ini bukan cincin lawa. Ini lawa tak apa. Not necessary. Kan? Jadi ini sebagai apa nama ni perhiasan, zina. Okey, jadi kalau kata amalan pendinding diri tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ada lagi yang lain. Cuma saya ajar ini untuk Garasi TV punya viewers, saya tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih. Saya tidak mengurangi. Kalau saya kata saya bagi yang lain, apa nama ni? Contoh saya baca apa nama ni surah-surah yang lain umpamanya. Kalau satu kerja nak hafal, bismillahilladzi la yadurru ni semua orang tahu. Budak-budak tadika pun tahu. Contoh doa penerang hati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan? Ada kawan-kawan saya sama-sama berlakon cerita tak susah ngafal skrip. Kan? Benar dia kata. Doa ni Nabi Allah Musa baca depan Firaun. Kita tak nak pakai. Jadi kita Rabbi syrah li sadri, patu Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allah dia kata, ini anak aku tadika pun tahu. Masalahnya engkau yang bapak dia pun tak tahu. Itu yang problem dia. Pasal kita jadi lekeh tau. Kita jadi lekeh. Apabila kita dapat selalu benda itu dengan mudah. Ada satu makcik dulu di Kelantan, waktu saya di UKM, dia beritahu ilmu pelaris rezeki. Pelaris cari makan lah. Saya tanya dia, saya dulu balik ke kampung, saya melalui Kota Baru. Masa tu ada pagi-pagi subuh, makcik tu berniaga 2 talam macam ni. Dia orang Kelantan biasa kan gelas banyak kan. Niaga 2 talam. Saya kata, makcik ni terkumak kami baca apa ni? Lepas tu saya tanya dia, makcik ni nak boleh cakap Kelantan guna dialek tu. Makcik ni berniaga apa ni? Dia penuh ni kerja ni ke? Oh, kerja ni dia kata ni. Oh, dia boleh beli kakamah ni semua ni beli. Hai, laku lah, laku. Ngam-ngam pukul 8 dah habis kuih dia. Dah orang lain dengar ceramah. Makcik ada amal ilmu pelarih ke dia tu? Oh alah, dia punya sayang nak bagi tu. Dia punya sayang ayat 1,000 dinar kan. Desak lama nak boleh bagi. Dia kata, awal jangan beritahu kat orang ada makcik jago lama ni dia kata ni. Dia pun jangan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oh,
Tu kita tahu, makcik. Pasal kita tak amal. Bagi dia, dapat benda tu susah, dia percaya. Jadi kita pun tengok, kita ni ayat 1,000 dinar, tapi dalam poket kita RM1,000. RM1 pun tak ada. Ayat 1,000 dinar penuh kat dinding. Orang kalau dah percaya ni, orang kalau dah percaya, dia pegang betul. Macam makcik tu, 1,000 dinar. Makcik menega atas kereta api pun, makcik pakai ayat ni. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aduh, saya kata, aku tahu lama dah. Macam kawan saya lah dulu masa dia Putrajaya, dia cerita polis. Dia kata, Ustaz, aku ni rotek aku mati, nak bayar tak sempat. Boleh tak aku minta ayat-ayat pengabur mata polis ke JPJ? Dekat roadblock polis tak dekat roadblock. Okey. Jadi dia kata macam-macam lah mula. Dia pun tanya. Demo tu lah masa tu zaman tak ada WhatsApp. Rotek mati. Lama tahun 2003 ni. Cerita rotek mati. Cerita rotek mati. Nak doa. Dekatnya Sungai Ramal tu. Dia kata cucu membaca ni nak bagi polis tak nampak dengan JPJ. Masa tu dia cerita, saya kata boleh baca belaka. Waja'alna min baini aydihim sadda. Sambil lawak jokingly said, waja'alna min baini aydihim sadda min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Summun bukum fa hum la yubsirun semua. Macam-macam lah. Apabila dia ni oleh kerana terlalu banyak ilmu, langsung satu pun dia tak amal. Sampai depan boleh daripada Putrajaya nak mengalarkan dekat Mahat Hamidiah tu, dia pun terfikir, oi, mana satu power ni lah. Dia tebuk, mana satu power. Elok dia tebuk mana satu power, boleh dah macam ni lah. Dia kata, mu bagi ilmu tak jadi. Dia kata, bukan masa ilmu tak jadi. Kita terlalu banyak. Banyak sangat pun payah juga. Macam ni. Jadi dia kata, macam orang dulu-dulu kan main ilmu kan. Ilmu nak pengasih. Kalau orang lani kan jenis, orang lani suka buat satu benda syirik tau. Dia buat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hamidah binti mak dia. Yuhibbukumullah. Itu tak boleh. Sebut nama mak. Tak boleh. Pandai-pandai kita pecah ayat Quran. Kalau nak baca boleh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Masa fattabi'uni kita kan niat saja. Tapi jangan buatlah benda tak elok kan. Yuhibbukumullah fayaghfir lakum. Ni dia bisa. Qul in kuntum tuhibbunallah. Bukan maksud takut ada orang buat. Kita tak nak orang jeopardize orang ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hamidah binti Halimah yuhibbukumullah. Itu gawat. Tapi orang dulu-dulu belajar, orang dulu-dulu belajar, dia bagi ayat apa pun zaman-zaman tu dia percaya pada orang tu main-main je. Dia kata, saya nak ke Derih lah makcik. Pakcik, saya nak ke Derih ni sebab Derih tak mahu kat saya. Ni jenis Andalusia lah. Anak dara lanjut usia. Dia kata, payah apa, Mek? Dia kata, mu baca ni je dah. Hei, Derih, dia kata. Nama mak apa? Nama mak apa? Tak payah, dia kata. Hei, Derih. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih lipat-lipat, aku lipat atas batu. Derih terlompat-lompat, dia gila nak kat aku. Betul kau ni? Betul membaca je tu. Padahal kawan tu main-main je. Dia balik dia mau. Hei, Derih. Sirih lipat-lipat atas batu. Sirih lipat-lipat, aku lipat atas batu. Derih terlompat-lompat, dia gila nak kat aku. Sekali jadi kahwin betul. Alamak, aku bagi main-main je. Orang percaya. 7 keturunan dia guna ayat. Padahal tu tak betul. Kita ni kalau nak gamal, nak baca kita ni disayangi oleh orang. Banyakkan baca Al-Quran. Nanti aura Al-Quran akan bertebar kat muka kita. Walaupun kita gelap sikit macam Syahril, cerah sikit macam saya. Apa contoh tu? Itu kalau ada contoh. Sri Naga Syahril lain. Contoh. Saya ada ayat juga ni. Ustaz. Oi. Dekat lajak kita. Sejam setengah Ustaz. Okey. Tak habis kita tu. Ni. Okey. Ni dia okeylah. Saya ada orang tanya. Okey. Masyarakat Melayu ni dia paling fobia hantu. Ni soalan lah Ustaz. Hantu kan. Dah habis hari kita ni? Ada habis dah. Allah. Tak apa, insya-Allah. Nanti ada masa Ustaz kita jemput lagi. Sebab ramai Ustaz, 1,200 orang tak berganjak ni online ni. Allah. Tak berganjak. Okey, kita ni sikit-sikit masuk surau sunyi kita terasa ada hantu. Naik kereta malam pukul 2 pagi sikit terasa berat. Kan? Kita ni cepat sangat rasa macam hantu lah. Hantu nampak, wahal mungkin psikologi ke apa kan. Okey. Senang macam inilah. Macam mana keadaannya kita tak mahu diganggu dengan rasa itu. Ini ayat paling simple. Maknanya kita drive tengah malam ke, kita tidur seorang-seorang ke, kita rasa macam orang himpit kita ke. Amalan paling mudah, paling simple yang kita boleh amalkan untuk menghilangkan rasa-rasa tu. Ni orang Melayu selalu rasa sikit hantu. Okey. Saya nak tanya. Ini pertama dari aspek psikologi.
Sekarang ni kita pernah tengok hantu tu datang tumbuk kita tak? Kalau kita tak nak semayang, jangan, don't stop praying. Tak pernah buat itu. Sebab apa? Hantu ni, kenapa kita takut? Pasal dia menjelma dalam bentuk pocong, orang mati, kan? Kalau dia menyerupai kedai KFC, orang tak takut. Kalau dia menyerupai tiang elektrik, orang tak takut. Apa contoh? Pasal orang takut, dia tunjuk macam kita. Hantu. Kita buat macam tu, inviting. Bacuk. Dulu kita. Jadi kalau kita, psikologinya, kalau makhluk halus ternampak di mata, kasat mata kita, berarti dia berada di titik yang paling lemah. Sebelum Ustaz, Okey. Kalau dia ternampak, kalau saya dia ternampak ada berlaku hantu, penjelmaan, Pontianak, dia Pontianak ke whatever lah, dalam any form. Okey. Jadi itu dia berada di titik yang paling lemah. Siapa yang lemah, hantu tu ke? Jin tu lah. Oh, jin tu. Okey. Penjelmaan itu hanya nak any form of. Dia boleh jadi pocong, dia boleh jadi kebaya merah, whatever nama lah. Okay. Jadi kalau kita dah set dalam kepala kita, buat apa kita nak takut? Pertama, dia itu berada di titik, umpamanya macam kita berada di seorang pesilat Handal, dia ni 9 dan Grandmaster, tapi campak dalam laut yang ada shark. Dia boleh hidup tak? Mengelupur. Okey, shark tu kita ambil letak kat dapur. Silat-silat bibik kita boleh selesaikan shark tu. So maksudnya hari ni kita dengan pelbagai bekal tahsinun nafsi, pendinding diri yang ada pada kita, paling simple, ayat kursi yang bernuansakan amalan untuk pendinding. Contoh ayat kursi 9 wakaf tadi. Kalau kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu pun sudah cukup pendinding. Tapi worst come to worst. Ayat kursi pun boleh. Ataupun surah An-Nas pun boleh. Al-Fatihah. Jadi kalau kita nak tidur, paling tidak pun kita berselawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidur. Tak baca ayat kursi apa pun, mungkin dah letih sangat, tidur. InsyaAllah kita tidak akan rasa dihempap, kita akan tidak dikacau. Dan ini amalan saya sentiasa. Kalau anda sentiasa berada dalam keadaan berwudu, insyaAllah aman. Tetapi kalau ambil wudu, nak kentut, ambil wudu, nak kentut, tak ambil wudu, tak kentut, itu body ada problem. Pasal kentut pun boleh. Tapi jangan makan durian banyak. Itu tak boleh ukur lah. Makan durian banyak itu dah tak jadi. Tapi kalau kita kadar biasa, perut kita normal, kita tidak dehydrate, maksudnya kita duduk saja-saja. Tapi kalau bila semayang, tiba-tiba dah nak terkentut, itu body kita kena check. Jadi macam kita, apabila kita dengar bacaan tadi, kepala kita pening, tulang belakang kita sakit, atas ni sakit, lepas tu kita pula rasa mual, nak muntah. Lepas tu kita rasa pening, kadang-kadang kita emosi, nak marah, tiba-tiba kita berada di luar kawal. Jadi ini menandakan body kita di bawah pengaruh gangguan jin. Jadi kalau kita rasa macam tu, cepat-cepatlah kita berubat diri kita supaya kita tidak terlambat lah. Itu. Baik, ada yang minta tambahan masa. Saya bukan speaker parlimen. Macam saya speaker parlimen, dia nak tambahan masa. Seronok sesi dengan Ustaz. Saya berani bagi kebenaran ni. Ini tengah syok ni. Boleh. Ni Ustaz. Masyarakat kita. Ini saya cerita tentang masyarakat kita lah. Okey, dia sangat taksub bila ada orang yang boleh baca Quran. Okey. Dia ada masalah, dia pergi jumpa, dia ustaz ni pun bacalah. Kan? Kan? Ya, jadi dia cukup taksub sampai apa yang ustaz tu buat dia percaya apa sebenarnya. Ustaz boleh tak bagi panduan dekat kita punya penonton sekarang ni? Ya. Okey. Panduan sekiranya kita betul-betul memerlukan perawat. Kita rasa tubuh kita ada something wrong, tapi kita tak kenal ni. Orang recommend macam-macam ni. Ustaz Ali tu, Simpang 3, Batu 6 tu. Ini bagus. Ni ustaz ni kan. So, kita pun dah confused. Kan? Sebab ada ustaz tu mahal satu hal, macam-macam lah. Jadi, ustaz bagi panduan general guideline. Macam mana to identify sama ada, tadi lebih kurang lah soalan tadi, tapi kita ulang balik Ustaz, supaya kita tidak terkeliru. Bila kita, maknanya bila kita dah duduk, kita tahu. Maknanya kalau kita nampak pelik je, kita dah tak pergi kat dia. Ustaz cuba cerita Ustaz. Okey. Untuk mudah, pertama sekali saya pun repeat balik jawapan saya tadi. Kita tengok gaya penampilan dia. Pertama sekali kita boleh tengok
apa nama ni, kaedah dia present diri dia. Contoh orang yang tidak musalli, tidak salat, dia punya wajah pun serabut, dan biasanya orang yang hak jelas-jelas yang orang yang perbomohan berkedokkan ataupun bertopengkan ustaz, dia akan dressing piah. Tapi kalau macam tu kita fail diagnose kita, tengok kali kedua. Kalau masuk dua, oh kau ni memang rasa macam kawan pejabat buat ni. Orang yang belah perempuan belah kanan tu, itu tinggalkan. Tuan-tuan, Itu tinggalkan. kalau jumpa je mana-mana Tok Moh ni, ustaz mana, sampai dia tengok muka, ni Haji Ali buat ni. Jadi tolak sekejap. Pasal apa? Kita ingat inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan tu musuh kamu, jadi kamu anggap macam musuh. Ustaz, betul ke perawat dia tak tahu siapa yang buat? Saya nak tahu. Memang tak tahu. Siapa cakap dia tahu? Ya. Dia tahu daripada mana? Nabi saja pun tak boleh nak fokus masa depan. Pasal kelentong lah, takkan tahu. Tuan-tuan. Jangan nak ambil kerja Tuhan. Okey. Pasal apa Nabi nak kena naik ke Sidratul Muntaha jumpa Allah Ta'ala? Tak boleh daripada bawah ni. Jadi kalau nak cerita hari ni, manusia ni tak mau kalah sebab kita nak mau tunjuk hebat di mata pesakit. Ustaz Syaril ni skema lah, tak tahu apa. Aku tanya dia ni, tengok tu pun tak tahu. Kita, ni sebenarnya masuk rumah awak tu belah dapur tu macam tu ada tak timbul. Betul lah tu. Rasyat dia ni. Dan kita kalau nak pakai khadam, boleh saja benda-benda tu. Bukan kata boleh. Dalam kata yang on the contrary, banyakkan orang guna benda tu nampak hebat dia. Ustaz, jap, menarik. Kadam. Itu tajuk lain. Panjang tu. Sikit. Khadam ni, Okey. kebanyakan kita bercakap dengan bisikan hati. Dan kita meyakini bahawa existence of khadam itu dia membantu kita. Contoh okey, saya kata dalam pejabat, contoh. Saya masuk dalam ini, saya pun bercakap dengan diri saya. Sebenarnya monolog, could be benar, could be wrong. Dia kata, okey, dalam pejabat ni dekat dapur ada satu, betul tak? Dia calon. Sebab kita ni sentiasa being escorted by Qorin. Being escorted by Qorin. Jadi kita ni, Qorin ni sentiasa push kita untuk membisikkan hamasat syaitaniyah. The satanic whisperings. Ada bisikan syaitan. Jadi kalau kita kata, kat dapur ada. Dia mungkin boleh, dia ada. Tergantung pada, macam Syaril tanya tadi. Tiga dan tu. Tak payah cakap, confirm ada. Pasal kita yang minta. Dia pun tak nak berada di kawasan kita. Pasal apa? Dia memang sentiasa akan musnahkan kita anak Adam ni. Jadi kalau tanya tadi, nak verify, nak identify betul atau tidak, pergi ke second stage. Kalau tengok penampilan tu macam tak, kadang-kadang orang nampak look smart segala macam, kita tengok pula bacaan dia. Kalau bacaan dia tu Fatihah, Al-Fatihah pun tak dengar, ayat kursi pun tak dengar. Kalau baca tu macam Siam cakap Melayu, itu Cak Lebut. Sebab apa? Bacaan macam tu tidak akan memberi kesan kepada jin yang ada dalam badan kita. Bacaan mesti bertajwid. Tak kira dia Cina Muslim, India Muslim, Melayu ataupun bangsa apa. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wa lam yulad. Tinggal. Baca kalau Allah dah, tapi tak tahu putih macam bilang tai kambing pun dia. Tapi kalau kita persaksikanlah, kalau orang tu baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti orang baca alhamdulillah. Tiba-tiba nak berubah macam mana? Ni tengok ada perubah yang mengenali konon jadi raja segala macam. Ya qayyum. Aku nak gelak tengok. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Itu yang betul. Kalau betul nastaghith. Fa kasin. Itu sampai situ kena detail. Ini Ustaz, di trend orang nak jadi perawat ni. Sekarang ni boleh buat duit. Boleh buat duit jadi perawat ni. I urge to all the who are really enthusiasts to become Islamic healing therapists. Please stop it, otherwise you learn it first with the proper guru. Once, macam contoh saya belagak diri saya something umpamanya. Saya kawasan ini. Tiba-tiba ada orang bergaduh, saya pergi tampar. Rasa-rasa orang tu akan cari tak siapa yang nampak tadi. Mestilah. Mesti cari. Begitu juga perawat. Kita tak kena berguru dengan ruas. Banyakkan pesakit yang saya, banyak orang yang datang jumpa saya, Ustaz, benarnya saya dulu, saya belajar-belajar kat internet semua, dengar orang cakap, lepas tu dia mula dah tahu sikit-sikit, dia tak grab lah bahasa mudahnya. Tiba-tiba dia claim dia perubatan, dia baca, dia baca, contohnya Syaril ni datang berubat, mungkin akibat daripada sihir orang. Dia pun baca, Alhamdulillah, baca. Setelah dia baca tu, barangkali jin tu akan berlaku tindak balas, dia akan bounce balik kepada kita. Sedangkan kita ni bukan perawat betul.
Jangan main-main Jangan main-main. Pasal apa? Oh, hantu tu cari balik jin tu. Hantu istilahnya begitu lucon. Jin tu akan cari balik. Akan berbalas. Contoh okey, alright. dia ni dengan bisikan khadam tadi, bomo akan tahu siapa yang tukang punya biang kerok ni. Biang kerok ni siapa tukang buat. Oh, kau pandai nak test Contoh kita pergi kita bubuh orang. Wah, kononnya kau abang kawasan ni lah. Tiba-tiba orang pergi cari. Kau bubuh. Saya benar bukan tadi kebetulan melintas Nak buat apa dah masuk ICU. Alright. Sebab kau dah macam kita pakai baju bola sabit merah Naik bola sabit merah tiba accident. Waktu tengok kita tak tolong. Kita dah pakai baju bola sabit ni. Sama juga macam tu. Tapi kalau kita kata macam ni, kita ada disclaimer. Saya bukan perawat, tapi insya-Allah saya baca ayat Quran, terserah pada Allah. Macam Tok Bilal, Tok Imam. Tok Imam tu baca doa sikit ataupun saya baca Fatihah ayat kursi, lepas tu wirid-wirid. Dia tak apa. Jin tahu pilih, geng. Oi. Tak maksud tahu. Contoh, dia sendiri dia declare dia bukan nak lawan. Tapi oleh harap minta tolong. Tapi sebenarnya jin tak tahu mana bawah. Orang kawan ni. Dia baru ayat kursi membaca tak betul. Tunggu jin cari. Tunggu. Tapi kalau kita jumpa imam, mana pernah kena imam kena apa segala macam kalau dengar bacanya tu. Saya tak pandai Cik Syaril, tapi kalau setakat suruh baca Fatihah ayat kursi, 3 kul, doa-doa biasa tu saya boleh baca. Dia pun tahu macam kita tolong orang. Kadang-kadang orang kena pukul tengah jalan. Tiba-tiba kita, kenapa cik? Kau nak masuk sekali ke? Tak, saya nak tanya kenapa jenis ni. Orang tu belah lepas pukul kawan tu. Kita pun dia tak pukul, tapi kata, lupa kalau kau nak campur, sini dia. Orang tu bubuh pula, kita pula kena. So jangan main-main tuan-tuan. Jangan ingat senang nak jadi perawat. Jangan. Baru boleh sikit, Kang, dia boleh datang balik. Boleh, dia bukan boleh. Dia akan, benda ni, sebab apa? Kita berubat ni, satu SOP. Standard Operating Procedure dia. Yang kedua, kita nak troubleshoot sekiranya berlaku casualties kepada kita. Kebanyakan orang berubat sanggup nak berhenti because anak bini dia kena kacau. Oh, dia tak pergi pada perawat, dia pergi anak bini. Dia akan kacau. Right. Kadang-kadang dia tipu. Dia tipu. Sebenarnya jangan terpercaya. Alhamdulillah saya dekat tolak zaman-zaman gelap saya lah. Tahun 97 ni kita ambil zaman cerah saya lah, 2005 lah. Kalau nak ikutkan tahun 85 zaman saya alam gelap pun saya tak pernah dikacau pun. Pasal kita satu Jumaat kali. Lepas tu pokoknya saya tak pernah dikacau lah. Alhamdulillah, mungkin Allah sayang saya barangkali. Jadi kenapa menyebabkan kita zaman kita duduk alam putih ni, kita ada dark side and white side. Kenapa kita berada macam tu? Sebab hari-hari saya terpaksa memaksakan diri saya untuk amalkan apa yang saya sebut tadi kepada tuan-tuan. Contoh macam doa Nabi Sulaiman cuma umpamanya. Amalan kalau perempuan, wanita, kalau pesakit saya, semua dia dapat doa Nabi Sulaiman ni. Doa ni kalau period pun boleh baca. Okey, untuk perempuan. Ni ramai penonton kita wanita. Boleh baca. Ini ayat apa Ustaz? Ini untuk apa? Doa Nabi Allah Sulaiman. Doa Nabi Allah Sulaiman ya. Jadi kalau kata period, kalau kata perempuan dah, dia period uzur, dia masih boleh baca. Okey. Kalau saya kata baca apa nama ni ayat-ayat Quran lain, takut dia uzur tak boleh baca. Okey, dia baca A'udzubillahi minasyaitan. Ni sebenarnya boleh cari dalam YouTube. Kegunaan dia apa Ustaz? Kegunaan dia untuk peninding dari segala kejahatan angkara jin. Okey. Jadi kalau kita nak cerita ni, kalau selalu saya beritahu kepada pesakit saya, ini untuk menyebabkan Tok Momo tak ada job. Tok Momo tak ada job. Tapi orang tak sakit. Ya, okey. Jadi jika saya beritahu ke pesakit saya, Kak balik jangan amal tau. Sebab untuk orang Melayu kita ni, kalau kita cakap amal, macam doktor lah, dia bagi simpan dalam peti ais, tempat sejuk pun lagi. Jadi kita cakap macam ni, Kak balik ni ayat ni jangan amal tau. Dia kata kenapa jangan amal? Kalau kakak amal, kakak sihat, saya tak ada job. Jadi sentiasa kakak sakit, kakak jumpa saya. Okey. Baru dia kata hampir punya ustaz ni. Jadi baru dia amal. Jadi doanya macam ni. Anda boleh type nama doa Nabi Sulaiman Tuan Asmawi. Anda jumpa ni baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna fi suwari Sulaiman wa malaka Sulaiman minal masyriq wal maghrib bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa quwwatihi. وسلام يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملك سليمان من المشرق والمغرب جنا وإنسانا وريحا وغماما تسليما كثيرا فسبحانه وتعالى جل جلاله اعلم يا إبليس والشياطين تسكنون في الظلمات ربنا تقبل منا دعاء سليمان وصلى الله على سليمان وعلى سائر الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah dawamkan ni selalu 1 ke 3 kali sehari, insyaAllah. Jadi kalau biasa kan orang fikir macam-macam. Kalau dia bercerai, ni dulu duda I buat, ni janda I buat, ni. Kita tak payah nak ngurusin. Sekarang ni kita berurusan, kita minta Allah untuk berlindung.
Sebab kita ni hati kotor apabila kita selalu menuduh orang. Kan? Macam kita selalu amalkan selawat Nabi. Macam kalau kita sentiasa rasa ni kita dikhianati orang. Contoh orang kata, "Ustaz, macam mana Ustaz nak hantar balik sihir yang orang hantar pada kita?" Dia punya bahasanya keren banget dong. Ngantar balik itu. Jadi kalau kita bahasa je kita kata Allahumma ruddas sihra ila sahir. Itu doa Nabi. Allahumma ruddas sihra ila sahir. Ya Allah, pulangkanlah balik ini kepada penyihirnya. Ataupun kita boleh baca selawat asyril. Wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pun boleh juga. Kan kalau kita nak selawat tip biasanya orang tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Apa tadi? Tak ingat dah. Jadi kalau kita lagukan macam bismillahirrahmanirrahim la yadhurru tadi. Allahumma salli ala sayyidina. Tangan sini. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma. Oh, tak ada jawab tu Bomo. Tak ada jawab. Cayalah, trust me. Baik tuan-tuan. So kalau tuan-tuan tengok video kita ni, tuan-tuan ulanglah, kan? Ulang. Sebab banyak ni manfaat ni. Kita bertuah betul Ustaz. InsyaAllah. Saya ambil 2 soalan. Saya rasa soalan ni memang orang Melayu selalu. Dah, saya ingat tadi dia suruh berhenti. Tak. Soalan ni, saya dah rasa macam Ustaz Azhar Idrus ni. Tak apa. Okay, bismillah. Nak cakap ganu ni. Oh, okey. Soalan pertama. Okey. Dia Ustaz, pelaris kedai makan. Okey, baik. Ini masa-masa PKP ni Ustaz, Alright. Betul ke ada yang pakai pelaris kotor? Tu satu. Okey. Bagaimana nak tahu pekedai tu dia guna pelaris yang kotor-kotor ni? Okay. Macam mana nak tahu? Okey, saya gabungkan lah Ustaz, mudah kan? Okey, satu. Tips lah, dia nak tips lah. Okay. Nak tahu pergi kedai tu. Okey. Ini soalan yang kedua. Betul ke wujud saka? Okey. Betul ke wujud saka? Pertama, adakah dia turun-temurun dan orang kata saka ni paling payah nak buang? Kalau nak buang kena bagi kat adik, kat sepupu, kat pakcik, kat makcik. Kalau tak dapat cari orang, dia akan ikut kita. So, okey. Ini soalan saya rasa selalu orang Melayu ni pasal makan. Betul. Tips macam mana nak tahu. Yang kedua, saka. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Rel dan terima kasih. Tak, minum dulu Ustaz. Saya tengok Ustaz saya pun dah. Terima kasih kepada saya pun nak minum. Terima kasih kepada saudara ataupun saudari yang bertanya. Pelaris, kita tengok orang Melayu ni. Pertama saya cerita yang putih lah. Kalau kita berniaga apa, kan, macam kita ni selalu di tempat ini ada urusannya baju-baju yang macam ni, pakaian macam gini. Kita selalu amalkan ini yang kita amalkan ya Wahab, ya Fattah, ya Alim, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Wahab, ya Razak. Ya Wahab, ya Razak pun sudah memadai. Apa ni untuk apa? Untuk pelaris. Maksud saya, kalau kita nak lariskan urusan lancar perniagaan kita. Maknanya sebelum buka kedai baca. Tapi kalau ikut prosedur SOP dia, kalau kita ini paling mudah dalam surah An-Nasr. Okey. Kita masuk kedai. Setiap tempat usaha kita tu, contoh kita baca a'udzubillah selawat 5 kali. Masuk kedai kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masa afwaja tu kita masuk dalam kedai kita, kita turn balik dekat luar. Masa tu kita nak sapu dinding ke apa, nak lap apa tu. Masa tu kita dawak perbanyakkan baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih dia mesti ganjil. Fasabbih bihamdi. Ini yang hak paling mudah supaya orang awam boleh buat. Maknanya ayat ini ayat untuk dia tidak nama pelaris, itu nama kerennya. Ayat ni untuk litashil al-umur at-tijariyah, untuk memudahkan melancarkan urusan perniagaan.
supaya Allah dekatkan rezeki kita, insya-Allah Allah hantar pelanggan untuk kita. Jadi yang keduanya, kalau kita nak amal dalam surah Al-Jum'ah, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu pun kita boleh amal. Di ujung surah Al-Jum'ah, perbanyakkan selalu kita baca, insya-Allah urusan macam saya lah kan. Saya dah tinggalkan dunia radio lama dunia DJ lama, tapi VO saya masih orang cari. Saya pun cari makan, saya cari makan dengan suara. Saya bukan macam Abang Zainal pandai niaga macam gini Saya baca tapi Allah ada je hantar. Ustaz, ada je VO, tak berhentilah masa pokoknya. Jadi pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah tulis rezeki masing-masing. Maknanya sambil sapu tu pasal bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia pasal afwaja tu masuk. Pasal afwaja. Okey. Jadi selain pada itu juga, kalau kita tak mampu buat, kita selalu azan azan dalam tempat usaha kita. Dengan menghadap kiblat, azan pada kalimah hayya 'ala salah, ada 4 kali hayya itu, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan pelanggan kepada kita. Dan begitu juga kalau orang hilang. Orang yang hilang, kalau missing person lah umpamanya, itu salah satu kaedah kita memanggil orang itu pulang. Sewaktu azan berbunyi, azan masuk waktu betul, bukan azan TV maksudnya. Azan hayya 'alas salah, kita dalam tu kita bagi salam. Ini benda ni, ilmu ni kata semacam orang kata rekaan. Sebab ini almarhum guru saya bagi, pasti ada sanad-sanad yang tersendiri. Mungkin kalau kita tak tahu, mungkin orang kata awak tak tahu, bukan berarti ilmu tu tak ada. Kita yang jahil. Jadi macam selain pada itu lagi, kita mengamalkan salat sunat duha, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita. Tapi tips dia nak mengenali orang yang pakai pelaris ni, yang pakai pelaris kotor. Contoh umpamanya dia pakai apa kita panggil menatang, seperti jelmaan jin dalam bentuk ungka, beruk dan segala macam. Kedai dia di tengah-tengah orang, tak ada orang pelanggan, tiba-tiba kedai dia berbaris. Dengan kata lain, makanan walaupun tak sedap tapi orang bersusun. Pertama. Yang kedua, makanan dia tu walaupun cepat, mana akan kelihatan cepat basi. Akan mudah cepat basi. Rumah pun kalau ada gangguan, dia akan cepat ada spider net, sarang laba-laba, dan juga makanan kita cepat basi. Itu petanda rumah ada problem. Okey, macam kalau berbaris macam itu orang, tapi makan kan cepat basi, tak sedap kan. Tapi orang ramai, itu luar biasa. Tapi kalau kita nak tengok kedai yang ada pelaris juga, dia akan hidupnya kebanyakan saya tengok berantakan antara karyawan dia. Contoh staff, duit cashier hilang segala macam, tuduh aku sini, berapa orang saja. Allah tidak akan berikan kerahmatan kepada kedai yang menggunakan selain daripada pertolongan Allah. Laku tapi bergaduh manja, tukar masak lagi. Ya betul. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita orang-orang yang orang mengamal baca, contoh kita baca masuk kedai dia, kita syaki. Ada setengah-setengah orang kata kita masuk je, kita baca amalan-amalan tadi kan, macam ayat kursi ke li'ila fi Quraisy ke, atau falamma alqaw, kalau yang lebih advance sikit, falamma alqaw qala Musa. Tapi kadang-kadang dia akan menyebabkan ada satu reaction lain. Ada semua kata, cawan pecah. Accidentally, mungkin kadang-kadang dia sudah ada letak bahan-bahan sihir. Contoh, banyak dulu yang tertangkap orang buat pakaian dalam untuk letak dalam sup dan segala macam kan. Sebab ini adalah penunduk dan juga pelaris yang kita rasa benda ni walaupun kotor tapi orang akan pakai sebab untuk demi kemajuan perniagaan dia. Jadi itu nak hurah banyak gitu. Tapi pasal saka tadi, saya ulang balik Ustaz. Saya ulang balik benda ni. Baik tuan-tuan, ni tadi Ustaz bagi tahu ada 2-3 perkara. Pertama, makan dia tak sedap tapi ramai. Tak sedap ni kita makan punya, sedap tapi ramai. Itu satu. Yang kedua, pekerja dia kalau kita pergi duduk dengar bergaduh ni, tokek marah, pekerja lari menayang. Tak aman lah pokoknya. Tak aman lah. Okey? Itu. Yang ketiga, makanan cepat basi. Kalau kita beli umpamanya take away umpamanya, makan situ pun dia tak boleh sustain. Sebab kedai tu dah ada gangguan, dah ada gangguan. Tapi oleh kerana untuk for one time dia boleh laris lah. Itu dia akan jadi kalau kata nak ambil pelaris mana-mana, contoh kedai macam ni, sebelah kiri ni tukang jaga, sebelah kiri ni
Tukang lambai, ada orang guna yang pelbagai lah. Saya tak mau sebut takut ada, kita kan hidup multicultural. Saya tak nak sebut nanti akan ada yang terhiris hati. Tapi pokoknya kiri kanan kedai tu ada, dan makanan kita segala macam. Tapi yakin dan percayalah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari kalangan kami. Kalau kita nak berniaga, nak untung macam tu, barakah tak ada. Sebab tu kawan-kawan kita kata, orang berniaga ni sikit tapi kita nak yang barakah. Al-qalilud daim khairun minal kathiril munqati'. Sikit walaupun berterusan lebih baik daripada banyak sekaligus. Alright, ini topik saka. Okey. Saya tak mau uras panjang, Ustaz. Silakan. Pasal saka ni dia macam ni. Saka juga adalah jin yang merupakan perjanjian lama dengan orang-orang yang terdahulu. Contoh macam oleh kerana apa? Kenapa benda ni exist? Kenapa wujud? Because kita ni kepercayaan kita dari generation to generation, memang kita kita panggil apa yang kita memuliakan dia. Oh, ni saka arwah dulu ni. Saka arwah. Kita dignify, orang betul kata. Kita mengagungkan dia lah. Itu menyebabkan dia hidup. Kalau orang kata dia bentuk jin biasa, tetapi yang telah memakan masa lama keberadaan dengan generasi kita. Contoh, orang Melayu kan suka jumpa bomoh kan. Nak bomoh orang, nak buat apa. Dia macam beli kereta. Beli kereta siap ada SMP, betul? Betul. Sama juga pergi jumpa bomoh. Bomoh bagi, okey Syaril, air ni, ni untuk kau tabur depan rumah dia, kau tabur dekat ni. Jin dah letak kat sini, automatik dengan SMP sekali. Kerana bahasa mudah faham lah. SMP tu sale and purchase lah. Maksudnya, bomoh pun tak akan banyak simpan stok. Jadi kau makan, kau simpan sendiri. Lepas tu kalau kita balas, bila masa saya bela jin, kau terlupa. Sebab bomoh-bomoh ni, dia nak guna macam mana? Ayat yang dia guna pun ayat bahasa jampi biasa. Jampi biasa tidak akan boleh berdiri tanpa khadam. Ayat Quran tak perlu khadam. Ayat Quran tak perlu kadam, tuan-tuan. Tak perlu. Bila start guna kadam tu saka lah. Contoh ya. Contoh zaman-zaman saya dulu. Baca. Hei beluru. Beluru tu limau lah. Aku turunkan asamu, gajah berdiri, nama batamu, gajah bersila, nama akamu. Kuseruhkan ruh daripada alam kegelapan. Kamu datanglah. Dulu saya pakai macam itu. Walaupun main-main sampai. Lebih cepat daripada gelap. Tak, saya astagfirullahalazim. Saya pun bukan nak panggil, tapi nak cerita, itulah saya dulu. Jadi baca hong wilahing. Kuseruhkan roh daripada alam kegelapan. Datanglah segala. Mana cakap bodoh-bodoh tapi sampai. Sebab itu apabila tu bomoh kena bang balik Al-Quran, Allahumma rudda sahra ila sahir. Allahumma. Oh. Siapa berhenti-berhentilah buat orang ni. Dah orang minta tolong buat juga ah. Bukan minta tolong pasal tamu nak duit. Kita ni kalau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum hissa innallaha sayabtulu. Wah, kita Allah menetik the doer and the instructor also painful. Sakit. Pasal apa? Macam bahasa kasar kita lah. Kita dah pandai baik makan, kita pandai bayar lah. Sebab tu orang balas dengan Al-Quran. Allah akan sentiasa bersama orang-orang, membantu orang-orang yang dizalimi. Contoh kata, wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksudnya apa tu? Itu doa selawat asyril. Kita baca doa tu, ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim yang lain. Duk sibuk nak menyantau orang, nak menyihir orang. Nanti Allah akan sibuk. Contoh kalau kita duk beramal doa Sulaiman, amal bismillahirrahmanirrahim. Apabila contoh saya suruh Tok Bomoh ni buat syaril umpamanya. Jadi dia buat syaril ni beramal. Saya pula akan bergaduh. Weh, kau buat ke tidak ni? Aku tengok syaril steady je. Itu maknanya kita wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Allah sibukkan orang-orang zalim dengan orang zalim yang lain. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah kami daripada mereka itu dengan selamat.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita ngamal selawat asyril, selawat tib, selawat tabibiyah, macam-macam. Jadi hari ni orang Melayu pasal amalan ni, baik saka ke baik apa, sebenarnya tak ada susah nak buang. Amalan jin ni kata kalau kita perbanyakkan baca wirid selepas sembahyang, ini kita lepas sembahyang, orang baca Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Jadi bacalah wirid sikit. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna. Tapi doa betul-betul kalau tuan-tuan amal untuk pemutus segala macam perjanjian dulu yang kita ngamal-ngamal ilmu apa pun. Baca boleh baca qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Oh, pendek je Itu je kalau kita berdoa. Maknanya kalau nak buang segala dulu, kita niatlah. Pernah ambil kadam lah, pernah bela hantu raya lah apa. Dia akan kepanasan. Siapa yang panas? Benda itulah. Kalau mana ada menempel dengan kita, baca qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Banyak lagi rangkaian dia. Tapi yang itu memang kena baca harian. Jadi kalau kata saka ni untuk kalau nak memperlambatkan lagi perpisahan dia dengan kita, maka yakin dan percayalah dia akan terus berada dengan kita. Jadi kalau kita kata dia itu boleh dipisahkan, is detachable. Orang kata susah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan yang lain. Demi Allah, sepanjang penglibatan saya dalam hampir 20 lebih tahun ni, saya rasa Allah permudahkan atas tergantung kita. Sebab tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dia juga makhluk Allah. Kan? Jadi kalau kita rasa kita memperagungkan, oh masuk ni, semalam rumah saya rasa ada lagi, tak baca banyak. Memang ada. Jadi kalau kita dah baca rumah ni, dah pagar rumah ni, secara dah baca ayat kursi, dah renjis dengan air bidara segala macam, kita pula aku rasa ada lagi lah, tak payah cerita banyak. Memang ada. Sebab ini tergantung kepada hati kita, macam mana kita yakin. Kalau kita dah tahu daun bidara itu, daun bidara itu memang ditakuti oleh golongan jin. Jadi kita nak kata, ada lagi kot. Kita kalau dah pakar, dah kata, orang ahlinya mengatakan dia tak ada, jangan mana-mana kita nak invite. Inviting kita secara tak langsung, kita invite dia orang. Dengan lisan kita kan. Dengan lisan kita. Contoh kata macam saka tadi, kalau umpamanya dia nak berubat, bukan berubat biasa. Wah, aku ni susah. Wah, aku tak akan keluar. Kamu ni siapa nak lawan aku? Alah, kita kata, kita jangan tertipu. Sebab dia ni memang kerja dia nak menipu kita. Nabi SAW, Nabi Adam sendiri pun, Dam, kalau kau rasa Dam, dia kata, kalau Tuhan sayang kau, apa dia tak nak bagi makan buah khuldi? Dam, dia tahu, kau bedal je. Sekali kawan tu kena lenjan dekat luar syurga. Tak nampak? Punyalah bagusnya. Sebab Allah nak uji kita. Jangan kamu la taqrabah hadhihi syajarah, untuk menunjukkan janganlah kamu hampir pokok ni. Contoh, saya datang ke garasi ni, semua pakaian kau boleh tengok, tapi yang dalam stor kau jangan pergi. Sifat manusia yang dilarang, itu yang dimau. Jadi begitu juga kita. Jadi kalau kita nak kata, saya saka sebelah mak ada lagi, baru tuduh macam-macam. Lepas tu mak mentua datang masak, datang rumah kita masak tak makan, pak mentua datang tak nak bertegur, tak nak tentang mata. Kata pak yang transfer. Ada orang kata ni, habis adik-beradik bersambung semua. Jadi sebab kita terlalu from generation to generation, kita dignify them. Kita memuliakan dia orang. Jadi secara tak langsung, ada orang kata sebelum mati tak apalah, saya sanggup. Tak perlu cakap pun. Why you kata dulu datang, daripada arwah ayah dulu ada saka sebab dia nak bela pokok durian banyak. Nak pasang bangla dulu tak ada tenaga kerja asing. Jadi pakailah saka. Sebenarnya the existing of saka itu adalah hanya secara maya, virtual. Virtual saja. Virtual. Kadang-kadang kenapa orang kata, semalam saya nak pergi curi naka dia, tu nampak tinggi macam gini. Iyalah, kalau kawan tu tak niat pun, dalam hutan, dalam gelap, could be boleh ada. Not necessarily tambah pula kita welcome dia. Jadi benda tu daripada tak ada, asalnya jadi ada. Asal mana ada orang bela saka macam kita bela mat, macam kita jaga mat kita, macam kita jaga driver kita, jaga security kita. Makan nasi, dia tak ada macam itu. Jadi kita pun anggapan, wah, ini aku bagi ayam mentah kat kau, aku bagi telur kuning, makan. Aku anggap kau ada, walaupun tak pernah muncul. Jadi orang Melayu ni kan lebih mencari benda yang lebih unseen. Sedangkan Allah tu yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Contoh, kita pergi satu-satu tempat, kita baca ni, kalau kita nak test satu-satu tempat tu ada
makhluk astral, makhluk asing atau tidak. Satu gangguan lah. Kita baca dalam surah Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tempat Alif Lam Mim. Baca kuat, jahat, baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ulang banyak situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tak kira berapa kali. Masa kita baca tapi merinding, apa Melayu cakap? Meremang. Kalau rasa meremang, itu petanda kewujudan makhluk astral. Kalau kita kata nak sungguh dia wujud, tak akan terwujud. Pasal dua habitat makhluk halus ni, dia busuk dan buruk. Dia tidak akan muncul tempat cerah, kecuali hanya catch a glance. Dia akan melintas begitu saja. Tapi sebab tu saya kata, kebanyakan kewujudan hantu dalam bentuk pocong, dalam bentuk kuntilanak, dalam bentuk apa nama baby. Kalau dia bentuk macam kereta permainan budak-budak, tak ada orang takut. Dia bentuk sofa, tak ada orang takut. Jadi dia untuk dalam bentuk orang yang takut. Sofa. Boleh. Boleh saja dia nampak. Jadi benda macam ni, satu orang tak takut. Kalau macam dulu, sebenarnya saya tak nafikan. Zaman-zaman saya duduk asrama dulu, tahun 89, saya pun pernah ternampak benda tu. Jalan, cuma saya tak ambil pot sangatlah. Mana tengok rambut bergebang, bawa lilin, lalu celah-celah katil asrama. Pada saya, kalau saya takut lagi, kita takut asrama tidur, bergimpit-gimpit katil. Lagilah masalah, lagilah dia seronok. Saya balik studio dan kata, kata ada hantu dia gini. Kita ni dibayangi oleh benda sendiri. Takut apa. Sebab dulu zaman saya sekolah menengah dulu, saya bercampur dengan aliran masuk parti dia. Sebab itu saya tak takut. Jadi saya sekapal lah maksudnya. Jadi orang cerita ada hantu asrama Datuk Bentara Luar ni, saya tak ada masalah. Saya okey je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. 1,100 tak bergerak, Ustaz. Saya rasa ini interview di garasi paling lama. Dan paling ramai yang maintain. Ramai mengucapkan terima kasih pada garasi. Sebenarnya kamilah berterima kasih kepada Ustaz Datuk Tuan Nasmawi Tolma. Pada yang tertanya-tanya siapa dia masuk lambat, dia tak kenal. Okey. Inilah dia, imam di Masjid Wilayah Persekutuan, di Masjid Jalan Duta. Kalau tuan-tuan tiap-tiap hari Jumaat tu, kalau time Ustaz baca khutbah, dia baca bahasa Inggeris. Ustaz baca dalam bahasa Inggeris. So jangan terkejutlah. So kalau nak jumpa Ustaz, boleh jumpa di Masjid Wilayah, boleh pergi ke YouTube Ustaz, Facebook Ustaz, insya-Allah. Ustaz tidak pernah orang kata apa, saya kenal lama. Kalau kata Ustaz ni charge beribu-ribu ke apa itu bayangan Ustaz, bukan Ustaz. Ini bukan orang dia. Terima kasih banyak Ustaz. Sebagai penutup Ustaz, kita minta Ustaz doakan kita semua. Satu doa yang demi untuk kesejahteraan kita ummah dan dalam kita menghadapi pandemik ini, dan juga pada kita semua, mudah-mudahan diberkati Allah. Silakan Ustaz. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. أمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت. أمين. والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. أمين. والمؤمنين والمؤمنات. أمين. وأصلح ذات بينهم. أمين. وألف بين قلوبهم. أمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم. واهدهم سبل السلام. أمين. وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ustaz, ni pembaca kita Garasian minta halal. Minta halal atas apa yang Ustaz ajarkan kepada mereka. Ajas tukum. Ijazahkan kepada mereka. Saya ijazahkan kepada semua para penonton Garasi TV dengan catatan untuk amalan dan perawatan diri saja. Itu saja. Kalau nak berubat, nanti kita belajarlah. Kita kena buat kelas lah. Kena buat kursus. Ustaz, kata-kata terakhir untuk penonton kita yang 1000 lebih dari tadi tak berhenti menonton kita punya siaran ni, Ustaz. Silakan. Terima kasih, Rel. Terima kasih kepada Garasi TV. Terima kasih kepada Abang Zainal. Terima kasih kepada penonton. Saya sebenarnya tak ada ilmu. Saya kongsi apa yang saya tahu saja. Jadi kalau tuan-tuan dan saudara-saudari ada keperluan untuk kita berdiskusi, apa yang boleh saya bantu, saya bantu. Cuma pesan saya, jangan kita mudah terperangkap dengan kedudukan ataupun kamuflase ataupun kamuflaj yang diberikan oleh sesetengah pihak yang menyatakan ini sekian nak buat air saja berpuluh-puluh beratus untuk nak scan saja. Ini bukan kata orang perubatan Islam tak perlu duit, tapi ketajaman, the sharpness of any healings is rely fully on the sincerity of the perawat itu sendiri. Jadi kita cuba, dan orang yang dirawat pula kena harus ikhlas untuk memberi sebab orang kata setimpal dengan apa usahanya. Bukan kata orang berubat ni tak ada perlu duit. Cuma kalau nampak dia charge mahal-mahal, tinggalkanlah. Tengok bacaan yang tak betul, tengok bacaan senyap sunyi, tinggalkanlah. Tuduh orang sana, tuduh orang sini, tinggalkanlah. Sebab kita tidak mahu terperangkap dalam dunia kesyirikan
dan kita tidak mahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan solat kita apabila akibat kita mempercayai dan membenarkan apa yang disebutkan oleh arraf ataupun kahin itu, tukang tilik ataupun tok pawang itu sendiri. Wallahu alam.